Puan Siti Farina boleh start. Assalamualaikum, dengar semua orang? Okey, dengar. Dengar. Dengar, boleh dengar. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penceramah, para pensyarah pembimbing serta peserta pertandingan IoT Agrobusiness Proposal. Saya Cik Siti Farina binti Abdul Syukur, pensyarah fizik Kolej Matrikulasi Labuan selaku moderator anda pada malam ini. Taklimat kita pada malam ini bertujuan untuk memberi pendedahan berkaitan pertandingan IoT Agrobusiness Proposal kepada para peserta serta pensyarah pembimbing. Okey, bersama saya pada malam ini kita ada penyelaras pertandingan IoT Agrobusiness Proposal iaitu Puan Intan Nur Syafinas, pensyarah unit Matematik Kolej Matrikulasi Labuan, Puan Florence Lui Alias Fauzia Abdullah, Ketua Unit Pengurusan Perniagaan Kolej Matrikulasi Labuan, dan Dr. Abdul Halim bin Mat Desa, pensyarah pengurusan perniagaan Kolej Matrikulasi Labuan sebagai panel penceramah kita pada malam ini. Okey, taklimat kita pada malam ini akan merangkumi beberapa perkara iaitu pengenalan berkaitan pertandingan kita, objektif, peraturan dan syarat, laporan projek, hadiah pertandingan serta tarikh-tarikh pertandingan. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput Puan Intan Nur Syafinas untuk memberi sedikit pengenalan berkaitan pertandingan kita. Dipersilakan. Terima kasih Cik Siti Farina binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Intan Nur Syafinas binti Muhammad Zizan, pensyarah unit Matematik Kolej Matrikulasi Labuan. Saya merupakan Ketua Jawatan Kuasa bagi pertandingan IoT Agro Business Proposal, Agrobispro pagi tahun 2022. Sebelum saya bercakap lebih lanjut lagi, saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada semua peserta dan juga pensyarah pembimbing kerana sudi hadir ke sesi taklimat kita pada hari ini. Untuk makluman semua, pertandingan Agrobispro ni sebenarnya merupakan julung kalinya diadakan bagi Karnival Matematik dan Sains Komputer Robomatik tahun 2020 bagi peringkat kebangsaan lah. Pertandingan ini sebenarnya kita jalankan adalah untuk kita cungkilkan bakat pelajar dan pelajar matrikulasi dalam mengembangkan idea keusahawanan mereka yang berasaskan aktiviti pertanian serta penggunaan Internet of Things. So ini juga adalah selaraslah dengan hasrat kerajaan di mana untuk kita meningkatkan usaha transformasi sektor pertanian di Malaysia. Pada malam ini kita akan mempunyai 3 orang penceramah iaitu Florence Lu Fauzia Abdullah selaku Ketua Unit Pengurusan Perniagaan, Dr. Abdul Halim bin Mat Desa, pensyarah unit pengurusan perniagaan dan juga Cik Siti Farina, pensyarah unit fizik yang akan memberikan taklimat mengenai pertandingan kita seperti syarat-syarat pertandingan, laporan projek terutama sekali lah. Saya harapkan taklimat kita juga turut disertai oleh Encik Syed Nasir bin Syed Ahmad iaitu selaku pengurus pertandingan IoT Agrobusiness Proposal. Saya harapkan pada malam ini semua peserta dan pensyarah pembimbing dapat memberi gagap pula. Okey, saya harapkan semua pensyarah dan juga para peserta dapat memberikan sepenuh perhatian pada kita punya taklimat pada malam ini. Segala pertanyaan kita harapkan dapat dijawab pada malam ini dan juga segala kekusutan dalam menghasilkan business proposal ini dapat diselesaikan pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih Puan Intan. Okey, seterusnya kita teruskan kepada bahagian seterusnya iaitu kepada pengenalan berkaitan IoT Agrobusiness ini. So saya serahkan kepada Dr. Halim. Okey, terima kasih Siti Farina. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua rakan-rakan pensyarah, pembimbing dan urustia. Okey, saya diberi tugas untuk sesi pertama ni untuk memberi sedikit
pengenalan lah tentang program pertandingan AgroBiz Pro ni. Okay, pertama sekali kita tengok dari segi pengenalan program ini dianjurkan oleh bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia lah dengan kerjasama Kolej Matrikulasi Labuan. Program yang kita anjurkan ini adalah untuk menerapkan minat pelajar terhadap keusahawanan agro yang berteraskan penggunaan Internet of Things ataupun singkatan IoT. Dan kita nak melahirkan golongan usahawan muda yang inovatif dan dinamik dengan teknologi masa kini lah dalam bidang pertanian. Pertandingan AgroBiz Pro ni juga dia melibatkan satu rancangan perniagaan ataupun business proposal. Idea-idea rancangan perniagaan tersebut hendaklah mempunyai ciri dan kriteria yang memberikan manfaat yang besar dalam sektor pertanian masa kini lah, dan mempunyai nilai komersial yang tinggi. Okey, baik. Dari segi objektif pertandingan ni, program ini, pertama sekali kita nak memupuk dan memberi bimbingan kepada para pelajar dalam bidang keusahawanan agro yang berteraskan penggunaan IoT. Juga objektif yang kedua, memberi inspirasi kepada usahawan muda, yakni pelajar-pelajar supaya lebih berdaya saing serta dinamik dengan inovasi dan teknologi masa kini dalam bidang pertanian. Yang ketiga objektif, memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menimba pengalaman secara praktikal dalam bidang keusahawanan agro yang berteraskan penggunaan IoT. Yang keempat, objektif yang keempat iaitu sebagai platform bagi pelajar untuk berinteraksi dan berkongsi idea-idea keusahawanan agro yang lebih berinovatif. Itu dari segi objektif. Manakala kita teruskan peraturan dan syarat dia secara berkumpulan, iaitu 4 orang pelajar dan seorang guru pembimbing yang terdiri pada guru pengurusan perniagaan lah. Yang kedua, di segi penyertaan, setiap kolej hanya satu penyertaan dan satu rancangan perniagaan sahaja yang dibenarkan. Manakala peserta adalah terbuka kepada semua pelajar Kolej Matrikulasi KPM. Yang akhir sekali ni, kos-kos yang berkaitan dengan projek pertandingan adalah tanggungan pada kolej-kolej sendirilah. Okey, rancangan perniagaan juga perlu berasaskan aktiviti pertanian. Iaitu dia merangkumi aktiviti di dalam rangkaian nilai industri pertanian lah. Iaitu seperti tanaman, ternakan, dari segi perikanan, juga industri tani termasuk pemasaran, khidmat sokongan dan agro pelancongan. Rancangan perniagaan tersebut wajib mempunyai penggunaan Internet of Things, IoT ni. Ini yang kita kena tekankan dalam rancangan perniagaan tersebut. Okey, baik. Seterusnya dari segi keputusan penjurian adalah muktamad. Segala aduan tidak akan dilayan lah. Kalau nak bertanya tu boleh bertanya pada Urustia. Dari segi ahli kumpulan, kalau nak buat pertukaran selepas pendaftaran yang pertama adalah tidak dibenarkan. Akhir sekali, bahan-bahan yang perlu dihantar, pertama muka hadapan kertas kerja rancangan perniagaan tu. Kemudian lampuran rancangan perniagaan yang lengkap bersertakan gambar ahli kumpulan. Kalau ada 4 orang tu kena ada 4 orang lah gambar. Okay.
Baik, pertandingan ni dia dibahagi kepada dua peringkat. Peringkat saringan ni semua peserta daripada semua kolej akan menghantar laporan rancangan perniagaan yang lengkap untuk dinilai oleh panel juri yang telah dilantik oleh pihak jawatankuasa juri lah, Orustia. Juga rancangan perniagaan tersebut akan dinilaikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, rubrik penilaian. Saya rasa semua kolej dapat rubrik tu, Orustia akan bagi nanti kalau tak dapat. 5 laporan rancangan perniagaan yang dipilih yang terbaik akan layak ke peringkat akhir. 5 saja kita pilih. Manakala di peringkat akhir, 5 pasukan yang terpilih itu akan membentangkan idea-idea rancangan perniagaan mereka pada hari Carnival berlangsung secara live lah. Setiap pasukan akan diberikan masa selama 15 minit untuk membuat pembentangan idea-idea RP itu. Dalam masa 15 minit tu para juri akan mengemukakan soalan pada setiap pasukan selama 5 minit selepas tamat pembentangan akhir. Jadi itulah serba ringkas pengenalan pertandingan kita yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau para pensyarah, pembimbing dan pensyarah-pensyarah ada soalan nanti boleh kemukakan, kita akan jawablah bersama-sama dengan pihak Orustia. Jadi saya rasa setakat itu dulu pembentangan taklimat pengenalan taklimat Agrobis Pro. Saya serahkan semula kepada Cik Farina, Cik Siti Farina, sila saya serahkan kepada Cik Farina. Okey, terima kasih Dr. Halim. Okey, sama. Alright, sebelum kita meneruskan dengan sesi seterusnya, jika terdapat sebarang pertanyaan, boleh kemukakan soalan dekat ruangan chat ini. Nanti pihak Orustia akan menjawab setiap soalan pada penghujung sesi kita, ataupun boleh terus tanya semasa sesi soal jawab nantilah. Okey, so tanpa membuang masa, saya menjemput Puan Florence Lu alias Fauzia Abdullah untuk sesi pembentangan yang seterusnya. Maaf ya. Assalamualaikum dan selamat malam kepada rakan pensyarah semua dan juga kepada moderator serta peserta-peserta ya, iaitu pelajar-pelajar Kolej Matrikulasi dari seluruh Malaysia. Jadi untuk tidak membuang masa, saya teruskanlah ya dengan laporan ataupun format untuk projek RP ni ya, iaitu rancangan perniagaan. Okey, jadi kalau kita lihat rancangan perniagaan perlulah disediakan mengikut garis panduan rancangan perniagaan yang telah kalau kita lihat sebenarnya rancangan perniagaan ini format dia hampir sama ya untuk mana-mana kalau kita belajar dalam pengurusan perniagaan dia lebih kurang sama lah ya panduan garis panduan rancangan perniagaan ini. Oleh itu untuk pertandingan ini dia perlu disediakan dalam bahasa Melayu ataupun English ya, boleh digunakan dengan saiznya 12 dan juga 1.5 spacing. Dan laporan sepatutnya tidak boleh melebihi 3,000 patah perkataan lah, iaitu tidak termasuk lampiran dan juga sebarang dokumen sokongan. Perlu juga di laporan ini juga perlu mempunyai satu muka surat ringkasan eksekutif yang tidak boleh melebihi 350 perkataan. Okay, next. Dan format muka hadapan laporan perlu mengikut garis panduan yang telah disediakan serta salinan laporan dia perlu dihantar dalam bentuk ni ya, PDF. Maksudnya tidak perlu print lah kan, dan format kertas kerja mestilah mengikut
kertas kerja yang format yang telah disediakan dan perlu dihantar melalui Google Form, borang penghantaran Google Form yang telah ataupun yang boleh diperolehi di laman Sesawang Robotics 2022 ya. Yang boleh tengok di situ. Dan para juri yang dilantik oleh penganjur akan membuat penilaian dan akhirnya nanti akan memilih 5 rancangan perniagaan ataupun business plan yang terbaik untuk dipertandingkan di peringkat akhir. Teruskan. Okey, kita lihat yang seterusnya iaitu format laporan projek. Dia perlu bermula dengan ringkasan eksekutif, tapi sebenarnya kalau kita tahu sebenarnya ringkasan eksekutif perlu dibuat akhir sekali ya. Dia sebenarnya tidak boleh dibuat pada peringkat awal. Dia perlu dibuat last sekali. Iaitu setelah kamu siapkan 4 bahagian utama dalam RP, iaitu pentadbiran, pemasaran dan juga rancangan operasi serta kewangan, barulah ringkasan eksekutif itu disiapkan. Walau bagaimanapun dia perlu diletakkan di bahagian hadapan, ya, bahagian hadapan rancangan perniagaan tersebut. Maksudnya muka surat pertama lah, iaitu dia sebenarnya seolah-olah menunjukkan sinopsis ataupun rumusan keseluruhan projek tersebut. Jadi kalau dilihat di situ, dia perlu menerangkan tentang idea rancangan perniagaan tersebut secara keseluruhan. Ya. Di mana di situ dia sepatutnya, kalau dalam ringkasan eksekutif itu sepatutnya perlu dinyatakan apakah tujuan utama rancangan perniagaan itu dihasilkan. Ya. Sebenarnya kalau rancangan perniagaan ini kamu tujuan utamanya untuk mendapatkan mendapatkan pembiayaan daripada bank, perlu dinyatakanlah. Contohnya tujuannya dihasilkan adalah untuk mendapatkan pembiayaan sebanyak berapa ratus ribu ke, tapi memandangkan ini pertandingan kan. Jadi mungkin bolehlah nyatakan tujuan rancangan perniagaan itu diwujudkan adalah untuk sebagai garis panduan ya untuk menjalankan perniagaan dan untuk memberi panduan kepada bukan sahaja kepada pihak pengurusan tetapi juga kepada pelabur, pembiaya, pembekal, pekerja dan juga pengguna ya. Dia boleh tengoklah. Dan akhir sekali dalam ringkasan eksekutif sepatutnya dia perlu nyatakan, dia dalam satu ayat ya, selalunya 350 perkataan tu, akhir sekali dia perlu nyatakan selain daripada tujuan, apakah produk dia tu, dan lepas tu dia perlu nyatakan prospek, prospek masa hadapan syarikat tersebut. Selepas tu, selepas ringkasan eksekutif yang perlu dibuat last sekali ya, sebenarnya yang pertama yang perlu dibuat oleh peserta pertandingan ini adalah latar belakang pemilik dan produk. Dan ini sebenarnya dibuat secara umum sahaja dahulu sebab nanti kamu akan masuk ke bahagian yang seterusnya itu pentadbiran, pemasaran, apalagi operasi dan juga kewangan tu itu lebih detail. Jadi untuk latar belakang pemilik dan produk sebenarnya di sini kamu perlu nyatakan secara umum, tapi nyatakan juga apa kelebihan, apa kemahiran, apa pengalaman pemilik-pemilik ya, pemilik-pemilik perniagaan tersebut dan nyatakan dengan menyenaraikan segala ciri-ciri serta faedah produk agro itulah ya. Produk agro tersebut nyatakan apakah dia punya USP ataupun unique selling point, di mana di situ perlu menyatakan apa maksud unique selling point, iaitu dia sepatutnya perlu menyatakan apa perbezaan produk anda berbanding dengan pesaing atau berbanding dengan produk-produk lain yang ada di pasaran. Contohnya produk kamu, apa beza dia, apa keunikannya yang menyebabkan pengguna lebih tertarik pada produk kamu. Itu perlu dinyatakan pada awal-awal ni lah. Ya. Okey, seterusnya.
Kemudian seterusnya adalah latar belakang perniagaan. Di sini kamu perlu nyatakan juga secara ringkas, bilakah perniagaan itu mula ditubuhkan, tahunnya, ya. Kenapa dia ditubuhkan? Adakah mungkin sebab kamu telah mereka cipta satu produk yang kamu merasakan telah memberi banyak ataupun akan memberi satu impak yang banyak kepada masyarakat, ya. Jadi kamu mahu tubuhkan perniagaan itu disebabkan itu, ya. Dan kemudian nyatakan juga sedikit perancangan tentang masa depan produk tersebut. Oke. Selepas itu kita masuk satu bahagian yang penting di dalam rancangan perniagaan. Dan kalau kamu lihat rancangan perniagaan ini ada 4 bahagian yang utama, ya, yaitu rancangan pentadbiran, rancangan pemasaran, rancangan operasi, dan juga rancangan keuangan. Nah, jadi kalau kita lihat rancangan pentadbiran, dia perlu nyatakan segala misi, visi dan objektif organisasi. Termasuklah juga tunjukkanlah struktur organisasi yang menunjukkan siapa pengurus besar, siapa pengurus pemasaran, pengurus operasi dan sebagainya. Dan sepatutnya dalam rancangan pentadbiran, biodata, ya, biodata pemilik lah, pemilik syarikat ni sepatutnya perlu dinyatakan. Sebab kamu perlu ingat, ya, contohnya kalau saya ni seorang pelabur, ya, saya mau tahu juga siapa yang urus syarikat ni, ya. Kalau saya melabur 50.000 atau 500.000, saya hendak tahu juga siapa yang menguruskan syarikat ni, apa dia punya kemahiran, apa dia punya kepakaran, kan. Jadi kalau seboleh-bolehnya masukkan biodata, pengalamannya, kelulusannya, itu penting sebenarnya. Okay. Jadi memandangkan ini pertandingan, jadi Madam rasa, saya rasa kamu boleh masukkan mungkin rekaan lah, ya, rekaan siapa nama, apa kemahiran, apa pengalaman, apa kelulusan, tu mungkin boleh dibuat dalam bentuk rekaan sahaja. Termasuklah juga jadual jawatan, contohnya jawatan pengurus pemasaran, pengurus sumber manusia dan sebagainya, serta bilangan tenaga kerja yang diperlukan. Oke, teruskan. Oke, seperti yang telah dinyatakan tadi, perlu elemen Internet of Things ni diterapkan dalam kamu punya produk tersebut, sebab dia akan meningkatkan USP, Unique Selling Point tu. Jadi sebenarnya kalau kamu terapkan aplikasi pengguna IoT dalam perniagaan ni, IoT ni kalau kita lihat dia akan lebih memudahkan proses ataupun memudahkan sesuatu produk itulah. Seperti contohnya, bagi contoh sajalah, ya. Contohnya ini produk agro, kan. Contohnya kamu berada di Perlis dan kamu punya ladang pertanian tu berada di Johor. Jadi kamu boleh menggunakan handphone untuk melihat perkembangan ataupun tumbesaran produk tersebut, ya. Walaupun kamu berada jauh. Jadi contohnya kamu mau letak baja ke, jadi kamu boleh tekan dalam handphone sahaja, walaupun kamu berada jauh di situlah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini tidak perlulah tunjuk gambar dan juga bentuk, tapi terangkan. Jadi IoT ini wajib, ya, dalam pertandingan ini wajib kamu nyatakan ataupun beritahu apa alat yang kamu gunakan tu, sebab dia akan meningkatkan USP itu. Oke. Oke, itu saja. Teruskan. Oke, bahagian kedua dalam RP adalah rancangan pemasaran. Dan kalau kita lihat rancangan pemasaran ini agak sepatutnya detail, sama juga dengan rancangan pentadbiran tadi. Bukan saja kamu perlu buat dia punya struktur organisasi, biodata pemilik pun sepatutnya kamu perlu nyatakan. Dalam rancangan pemasaran pun macam tu, ya. Kamu perlu terangkan produk kamu ni
apa yang kamu tawarkan kepada pengguna. Oleh itu kamu perlu first cari dulu siapa kamu punya kumpulan sasaran. Ya, jadi kumpulan sasaran ini boleh jadi dalam bentuk demografik, boleh jadi dalam bentuk geografi, ataupun kumpulan sasaran kamu dari aspek gelagat pengguna. Nah, contohnya kalau kamu memilih untuk kumpulan sasaran kamu dalam bentuk demografi umur, ya, demografi umur yaitu contohnya untuk remaja atau kanak-kanak ataupun warga emas, ataupun dari aspek geografi yaitu mungkin kumpulan sasaran kamu adalah untuk penduduk luar bandar ataupun bandar, itu ya. Jadi perlu wujudkan dulu kumpulan sasaran, profil itu kena wujudkan, kemudian tunjukkan ramalan lah size pasaran, dan kalau boleh dalam bentuk unit jualan atau kedua-duanya, dan mungkin dia boleh dibuat dalam bentuk syataba ke animasi ke, tidak pastilah ya, ataupun dalam bentuk syatapai, itu terserah. Okay. Dan di sini peserta-peserta sepatutnya senaraikan pesaing-pesaing utama untuk produk yang bakal kamu keluarkan itulah. Jadi pesaing utama, kalau boleh cari pesaing yang betul-betul wujud di pasaran lah, ya, supaya kamu boleh nampak boleh saingan produk kamu ni berbanding dengan pesaing-pesaing itu. Jadi di situ kamu perlu melihat, buat sedikit kajian tentang apa kekuatan dan apa kelemahan pesaing tersebut, ya. Dan kamu perlu memilih mana pesaing yang boleh kamu masuk bahagian tu dan boleh kamu bersaing dengannya. Ya, jadi mungkin boleh dibuat dalam bentuk jadual, tidak pasti ya. Itu maksudnya atas kreativiti peserta lah. Dan nyatakan juga di sini apa strategi pemasaran yang kamu gunakan untuk mencapai jualan tersebut. Jadi strategi pemasaran dia mesti sepatutnya dalam bentuk 4P, 4Ps, yaitu produk, penentuan harga, promosi, dan juga pengedaran. Maksudnya 4P ini kamu perlu pastikan dari aspek produk, contohnya produk kamu mesti ada keunikan. Ya, selain daripada keunikan, mungkin juga dari aspek quality, dari aspek pembungkusan, label, itu perlu dibuat. Dan kemudian bila kamu letakkan harga, berapa harga yang sesuai? Perlukah kamu letak harga tinggi atau harga rendah terlebih dahulu, yang dikenali sebagai harga penarahan atau penembusan? Dan juga apa strategi-strategi promosi yang sesuai, serta strategi untuk mengedarkan produk agro inilah, ya. Dan akhir sekali masukkan butiran perbelanjaan pemasaran. Ini selalunya dalam bentuk pengiraan lah ya. Kamu kena masukkan berapa RM yang kamu gunakan, contohnya untuk banner, banting, untuk internet dan sebagainya lah. Oke, teruskan. Bagian yang seterusnya adalah rancangan operasi, yaitu rancangan pengeluaran. Operasi juga dikenali sebagai rancangan pengeluaran, di mana di sini kamu perlu tunjukkan lokasi tapak ataupun lokasi di mana kamu beroperasi, ya. Itu perlu kan, sebab bila investor mau tahu di mana di mana lokasi yang tempat yang saya laburkan duit saya yang begitu banyak tu kan. Contohnya, jadi kita mau tahulah di mana. Okay? Dan juga tunjukkan berapa overhead ataupun berapa overhead operasi lah, yang termasuk juga air, elektrik dan sebagainya yang menjadi penggerak operasi itu. Dan bagaimana kamu mengeluarkan produk tersebut, tunjukkan juga dalam bentuk carta alir, serta keperluan bahan dalam satu jadual tu termasuklah harga-harga dia lah, ya. Dan kalau boleh mesin-mesin tu pun sepatutnya tunjukkan dia punya, kalau ada gambar, gitulah, termasuklah nama pembekal. Mungkin nama pembekal ni boleh jadi nama pembekal ni mungkin rekaan pun boleh, sebab ini bentuk pertandingan,
Tapi kalau dapat nama pembekal yang betul pun rasanya tidak ada masalah kan. Ya. Dan juga tunjukkan potensi daya maju produk kamu ni melalui rancangan pengeluaran ni lah. Bila kamu buat carta alir dia tu kan, sebenarnya dia boleh menunjukkan daya saing produk kamu berbanding dengan pesaing. Masukkan juga senarai-senarai jawatan. Jawatan contohnya dalam operasi pengeluaran tu ada penyelia, ya, penyelia tapak, pekerja satu, pekerja dua, pekerja bahagian contohnya bahagian yang pembungkusan dan sebagainya ya, dia perlu dinyatakan. Termasuklah juga sepatutnya kalau lebih detail kamu perlu masukkan imbuhan, termasuklah gaji mereka, termasuklah juga KWSP, insurans, semua tu perlu dinyatakan dan selalunya dia dalam bentuk nombor ya. Maksud madam, dia dalam bentuk yang pengiraan. Okay. Dan masukkan juga butiran perbelanjaan operasi. Butiran perbelanjaan tu maksudnya yang bahan-bahan mentah tadi tak? Berapa harga dia dan sebagainya. Okey, teruskan. Akhir sekali rancangan perniagaan ni perlu ada satu bahagian yang terakhir iaitu dipanggil sebagai rancangan keuangan dan pembiayaan, di mana kos pelaksanaan projek tu ya perlu dibuat ya untuk mengetahui jumlah keseluruhan kos yang akan terlibat. Ini termasuklah kos pentadbiran tadi. Ya, kos pentadbiran tadi yang mana ada gaji untuk pengurus semua kan. Pekerja di bahagian pentadbiran. Termasuklah juga kos di bahagian pemasaran tu. Ya, pemasaran yang contohnya tadi pemasaran di membuat banner ke, banting ke ya. Dan juga kos di bahagian operasi. Ya, yang selalunya kita tunjuk dalam bentuk pro forma ataupun unjuran, ya, unjuran aliran tunai dan juga unjuran penyata keuangan, iaitu penyata pendapatan. Ya. Unjuran ni maksud dia lebih kurang macam projection ataupun ramalan. Sebab produk kamu ni belum keluarkan, dia baru kamu hendak mula untuk keluarkan. Jadi semua tu bentuk pro forma sahaja, iaitu berapa yang kamu ramalkan akan dapat di masa akan datang. Jadi selalunya proforma aliran tunai selalunya kita sediakan mungkin dalam setahun mungkin. Itu ikut kreativiti masing-masing lah. Manakala penyata untung rugi mungkin 2 atau 3 tahun ya. Di mana peserta perlu menunjukkan meramal dan menunjukkan untung dan rugi di akhir tempoh perakaunan. Akhir tempoh perakaunan ini maksudnya contohnya setahun ya. Itu kita panggil tempoh perakaunan. Okay. Dan selepas itu kamu perlu menyatakan apakah outcome produk kamu tu. Outcome ni maksudnya bila kamu keluarkan produk tu apa yang telah dia buat pada masyarakat. Ya, contohnya apa yang telah jadi pada masyarakat, contohnya mungkin masyarakat menjadi, kehidupan mereka menjadi lebih mudah, kehidupan masyarakat tu menjadi lebih harmoni, ataupun mungkin juga produk tu telah membantu mereka menjimatkan kos dan sebagainya. Ya, dan nyatakan juga apa impak produk tu terutamanya kepada masyarakat, kepada negara dan juga kepada industri. Ya. Iaitu nyatakan kesan spillover dia itulah, projek spillover, terutamanya kepada penduduk, kepada negara, mungkin salah satunya meningkatkan peluang pekerjaan kah dan sebagainya. Jadi rasanya tadi ada yang tanya soalan kan, minta maaf ya. Adakah? Adakah ringkasan eksekutif juga dikira jumlah perkataan termasuk dalam kiraan patah perkataan dalam laporan? Tidak semestinya lah ya, tapi ringkasan eksekutif ni tidak boleh terlalu panjang lah, dia macam sinopsis kan, dia rumusan daripada keseluruhan projek ni ya. Jadi sepatutnya dia macam satu muka surat je lah ya, itu kita panggil ringkasan eksekutif. Selalunya kalau kita pergi bank, kalau kita hendak membuat pinjaman, pihak bank dia tidak ada masa untuk membelak semua tu
membelak semua api ni. Jadi selalunya dia akan tengok dulu. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Walau bagaimanapun, bila menyediakan rancangan perniagaan seperti yang saya cakap tadi, dia adalah benda yang paling akhir disiapkan, ringkasan eksekutif tersebut. Rasanya ada apa-apa lagi? Rasanya itu saja dari saya. Oh, Okey, ada lagi ya. Pastikan ini adalah maklumat yang perlu terpapar di muka hadapan laporan rancangan perniagaan, iaitu ada nama kolej, nama ketua kumpulan, sertakan sekali ya, nombor metrik, nombor telefon, email, nama ahli, apakah tajuk perniagaan tersebut, dan kamu perlu membuat satu declaration yang produk ini tidak pernah kamu, maksudnya tidak pernah dipaparkan di mana-mana lah, tidak pernah dibuat, tidak pernah ditiru daripada mana-mana pihak. Ya. Jadi ini boleh didapati daripada ni ya, laman web Robomatic tu lah. Okey. Rasanya itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Florence. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok pada hadiah-hadiah yang ditawarkan untuk pertandingan ini. So, setiap penyertaan akan mendapat sijil penyertaan e-cert dan kita ada 5 pingat dekat sini. Johan keseluruhan, tempat kedua, tempat ketiga, anugerah Agrobis Pro yang berpotensi dan juga anugerah pembentangan terbaik. So 5 pingat ini adalah untuk yang telah layak ke pusingan akhir. Namun anugerah Agrobis Pro berpotensi ini terbuka kepada semua penyertaan. Okey, seterusnya kita akan lihat pada tarikh-tarikh penting pertandingan. Yang pertama adalah pendaftaran yang telah pun kita semua daftar, which is tarikh tutup dia adalah 26 Ogos. So borang pendaftaran adalah melalui mengisi Google Form yang boleh didapati di laman sesawang Carnival Robomatic. Next adalah kita punya agenda seterusnya iaitu penghantaran laporan perniagaan kita. So which is 3 minggu sebelum Carnival berlangsung. 16 Oktober sebelum jam 11.59 malam. Borang penghantaran iaitu laporan itu harus disubmit melalui Google Form. Okay, and then keputusan akan diumumkan untuk 5 pasukan peserta yang terpilih 2 hari sebelum Carnival berlangsung. Sebab tadi kita, Dr. Halim ada explain kata kita ada 2 peringkat kan. Peringkat pertama dan juga peringkat kedua. Peringkat yang akhir itu is where these 5 kumpulan yang terpilih ini akan diumumkan for the next stage lah. Tarikh pengumuman tu adalah 10 November 2022. Keputusan ini akan dipaparkan di laman sesawang Robomatic 2022. Dan peringkat akhir pula adalah peringkat pembentangan yang akan diadakan selama 15 minit di hadapan juri pada hari Karnival. Jadual pertandingan akan diletak ataupun dimuat naik di laman sesawang Carnival Robomatic lah. Okey, setakat ini itu sahaja. Ada apa-apa soalan? Soalan dari segi penyediaan laporan, format ke, ataupun dari segi konsep laporan kita pun boleh dikemukakan di sini. Kita ada urus setia yang berpengalaman untuk membantu kita. Sebelum itu, bolehkah saya explain sedikit lagi tentang aplikasi penggunaan IoT ni, sebab dia sangat penting kan dalam kita punya laporan projek. Untuk penggunaan IoT dalam perniagaan ni, kita boleh guna apa-apa sahaja alat, tak semestinya perlu direka.
kita boleh saja ambil saja alat-alat tersebut yang ada di pasaran. Tapi kita kena nyatakanlah penggunaan tersebut. Harga dia bagaimana dan kita perlu buktikan yang perniagaan kita ni memang betul-betul guna aplikasi penggunaan IoT ni. Kita memang tak perlu letak gambar alat ataupun sistem tersebut tu, tak perlu kita detailskan dia. Tetapi kita terangkan secara ringkas bagaimana alat tu ataupun IoT tu kita guna dalam perniagaan kita. Sebab kita kena ingat kan, contoh. Sebab kat sini memang dia pening sikit lah, tapi sebab ni pun baru juga, tapi jadi saya bagi sedikit idea lah dekat sini. Contoh. Katakanlah saya ni jual goreng pisang. Perniagaan saya memang jual goreng pisang. Jadi saya ni, saya bagi contoh yang saya terima lah, okay. So saya jual goreng pisang, tapi dalam saya jual goreng pisang, saya dekat kedai saya ni, saya ada letak satu lampu tau. Okay. Saya guna benda yang sama je sana sini, tahu lah. Okay, so saya ada lampu dekat saya punya kedai. Jadi kan, kalau saya letak lampu saja, semua orang boleh letak lampu, betul tak? So lampu tu saya boleh kawal lah dekat handphone, tak ada masalah. Okay. Kawal je dekat handphone, nak buka boleh, nak tutup pun boleh. Mungkin lampu tu saya pasang sebabnya saya nak maksudnya macam lampu tu saya pasang mungkin contohnya kalau saya nak buka dia dan nanti akan ada lah orang beli. Macam tu, maksudnya kedai tu dah terbuka lah, macam tu lah. Lepas tu ataupun saya nak balik nanti saya senang, nanti saya tutup je. Macam tu. Jadi saya gunalah benda tu. Tapi kan, bila saya guna benda tu, tapi dia adakah dia effect saya punya perniagaan? So, kalaulah peserta tidak boleh explain dengan secara detail apakah kelebihan ataupun kepentingan saya menggunakan lampu tersebut untuk kedai saya, jadi benda tu tak apply lah kita punya penggunaan IoT dalam perniagaan. Walaupun peserta cakap, saya guna IoT dekat dalam part ni, tetapi saya tak terangkan secara detail IoT ini digunakan untuk part apa yang boleh menyebabkan saya punya perniagaan maju. Okay, sebab IoT yang saya gunakan dekat sini adalah hanya untuk diri saya je. Buka untuk kalau ada kedai ataupun saya nak balik nanti kan, saya senang sikit nak tutup. Okay. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini adalah sebab ramai sangat orang confused dekat sini. Memang kita nyatakan, okay, kena guna IoT. Tetapi bila kita guna IoT tu, dia mesti memberi manfaat kepada perniagaan kita. Apa efek kita guna IoT tu untuk perniagaan kita? Dia kena terangkan secara detail benda itu. Dia bukan setakat guna je, tetapi dia kena bagi impak. Kenapa dia kena guna IoT ni? Kenapa penting guna IoT ni masuk dekat dalam dia punya perniagaan lah. Okay. Dan kita kena ingat dekat sini lah, selalu orang salah faham dekat sini, IoT tu sebenarnya adalah satu sistem ataupun alat yang mesti disambungkan dengan internet. Jadi alat tu akan dapat data kan. Jadi data tu lah yang sebenarnya kita boleh guna untuk kita analisiskan kita punya apa-apa yang kita nak lah, maklumat-maklumat apa-apa yang kita nak yang boleh memberi kepentingan kepada kita punya perniagaan. Okay, jadi saya harap kita jelaslah dekat sini. Kalau kita sekadar bagi tahu saja IoT yang kita guna tu setakat macam, okay, saya guna IoT dalam perniagaan memang betul pun, which is macam contoh tadi lampu tadi lah. Saya guna lampu tadi tu saya pasang IoT tau. Sebab IoT ni orang ingat okay boleh access guna telefon, okay betul lah tu. Okay, tetapi maklumat yang tu saya tak detailkan dan saya pun tak tahu apa kegunaan saya buat benda tu, jadi dia tak mencapailah kita punya rancangan projek yang involve penggunaan IoT. So saya harap jelaslah dekat part ini untuk yang penggunaan IoT. Sebab tadi sebelum kita masuk pun tadi ada orang tanya tentang IoT kan, macam mana nak kena buat semua. Jadi kita dah ada explain detail dekat sini. Boleh saya tambah tak Puan? Boleh. Kan saya tambah untuk bagi jelas lagi lah. Jelas dah sudah. Sekali lagi kita tekankan tuan-tuan, IoT ni tuan-tuan, kalau dia hanyalah satu alat automasi yang kita boleh kawal dengan telefon, dengan iPad, dia bukan IoT selagi mana dia tidak menyumbang sebarang data. Apabila data tidak dihantar ke simpanan di internet,
maka dia dipanggil satu layer punya IoT. Dia tak cukup 3 layer. 3 layer bermakna dia ada daripada alat tersebut, daripada alat yang digunakan tu, sama ada dia sistem untuk memantau pekerja ke, atau dia alat untuk memantau pembukusan. Macam-macam IoT ni. Dia bukan semestinya alat, tuan-tuan. Dia boleh jadi sistem. Katakanlah alat tu dia memantau tanaman, katakanlah. Dia memantau tanaman, maknanya dari segi kadar dia tolong buka pipe, tutup pipe. Buka pipe, tutup pipe. Bermakna dia, alat tersebut selain daripada dia menutup pipe air, dia juga merekodkan data air yang mengalir. Air yang disiram tu ada maklumat. Ada data disimpan selama 5 bulan dia simpan. Jadi daripada data itulah akan jadi big data. Maka dengan big data tu kita boleh buat perancangan bahawa musim kemarau. Ni saya bagi contoh-contoh saja ni. Contoh yang nak membuka minda lah. Jadi jangan tersilap ya tuan-tuan. Bukanlah IoT tu hanya sekadar lampu macam Puan Intan sebut tadi, lampu yang on off automatik. Terus tuan-tuan kata, okey, kami guna lampu solar yang boleh tutup waktu malam. Kita tahu bahawa dia memang teknologi yang canggih yang boleh tutup, buka sendiri. Tetapi lampu tu langsung tidak memberi apa-apa data pun kepada pemilik perniagaan tersebut. Jadi penggunaan tu hanyalah kita tak bagi pertandingan ini kita boleh katakan dia tidak ada pemberat langsung. Yang kita tekankan di sini ialah penggunaan IoT tu yang menyumbang data. Data pemantauan, data tentang keselamatan, data penjimatan, macam-macam. Jadi tuan-tuan peserta-peserta diminta kalau boleh pastikan IoT tu ada signifikan, ada tujuan dia dan ada manfaat dan ada kesan kepada impak kepada perniagaan tu. Kan? Jadi saya rasa penjelasan ni boleh, penjelasan tambahan kepada Puan Intan tadi tu memudahkan lagi lah untuk tuan-tuan fikirkanlah. Okey, terima kasih Puan Intan. Kita serah balik. Terima kasih Encik Syed. Tolong. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Cik Yusri dari Kelantan. Ya Cik Yusri. Okey, saya nak tanya sikit lah ya. Untuk penghasilan produk untuk agro ni lah kan, dia termasuk jugalah macam horticulture, aquaculture, semua termasuk jugalah kan? Betul ya? Betul-betul. Itu semua Termasuk. Ya, okey, baik. Saya bagi contoh lah ya. Okey, katakan saya buat projek bela ikan lah, contohnya macam ikan, katakan ikan tilapia ke kan. And then penternakan tu kita gunakan ialah untuk dia ada sensor untuk kesan cahaya, pH air, kemasinan air sebagainya kan. And then dia hantar data semualah. And then katalah ikan tu saya dah collect, dah tuai lah. Ikan tu dihantar ke kilang. Katakan kolam tu saya punya, kilang tu pun saya punya jugalah. Okay. Jadi bila hantar ke kilang tu, jadi dia proses untuk buat mungkin ikan tu dipotong buat packaging, buat berbagai perisa lah. And then proses packaging semua tu dia gunakan IoT dan sebagainya. Lepas tu mungkin kulit ikan tu ke, sisi ikan tu ke, dia dibuat produk kosmetik whatever lah kan. Jadi dari sini cuma saya nak penjelasan jugalah. Adakah dari bahan mentah sampai ke produk tu saya yang punya dan saya buat dalam projek ni lah, ataupun saya cuma ambil ikan orang lain bela, saya cuma buat end product saja. Maknanya situasi ni adakah kita paperwork ni boleh kedua-duanya dari segi skop lah. Maksudnya bahan mentah saya punya, saya buat end product pun saya punya. And then saya gunakan berbagai IoT lah. Ataupun saya cuma
ikan tadi tu orang lain yang supply kepada saya. Untuk saya buat produk akhir lah. Ya. Yang ni saya boleh tolong jawabkan lah. Okay. Sebenarnya Cik Yusri tak ada masalah pun. Apa-apa yang Cik Yusri nak buat pun boleh. Katakanlah memang syarikat Cik Yusri dia memang ada kilang dan juga ternakan. Jadi macam ada sumber bahan mentah dan juga perkilangan lah kan. Cuma yang dekat sini bila kita itu kita memang kita akan ceritalah secara keseluruhan kita punya syarikat ni kita buat apa. Kena ceritalah kita kata kita buat kilang tu dan kita ada benda ni lah. Dan end product kita adalah apa. Okay, benda tu kena cerita. Cuma yang dekat sini adalah yang kita kena tambah adalah penggunaan IoT ni dia dekat part mana yang membuatkan dan dia boleh membantu perniagaan kita. Contohnya kan katalah saya ada masalah. Okay, saya ada masalah dengan saya punya perniagaan lah. Mungkin saya punya ikan ada mati ke kan. Macam susah nak jaga ke, mungkin tak ada tenaga kerja ke, saya rasalah kan. Jadi mungkin kita akan menggunakan IoT untuk memantau ikan itu. Itu dalam part yang kita tenakan lah. Okay. Jadi bila kita guna benda tu dan dia memberi satu impak lah kepada perniagaan kita. Di mana bila kita guna IoT ada sistem yang menjaga kita punya ikan, maka ikan kita akan meningkat kan. Pengeluaran ikan tu akan meningkat. Jadi bila meningkatnya benda itu maka kita punya sumber bahan mentah untuk penghilangan kita pun meningkat dan kita punya ni pun kos untuk ni pun meningkat juga. Maksudnya untuk kita punya keuntungan pun meningkatlah bila kita kita dapat selesaikan masalah kita ni. Maksudnya dekat sini apa yang saya nak cakapkan, kita punya masalah perniagaan ni kita boleh diselesaikan menggunakan IoT ini. Maksudnya IoT ni membantu kita punya perniagaan. Yang tu yang kita kena ceritakan. Ada satu part lah part yang IoT tu. Itu. Adakah saya menjawab pertanyaan? Okey, so saya bukan apa di sini dia kata IoT tu okey, cuma dari segi skop fokus syarikat ni lah. Dia maknanya boleh lah macam produk bahan mentah pun dia juga, proses pun dia juga, end product pun dia juga yang dibantu oleh IoT ni lah kan. So, betul. Okay, boleh. Kalau tak nak pun tak apa juga. Kalau tak nak, kita nak bahan mentah dari orang lain. Jadi kita kena nyatakanlah bahan mentah tu kita dapat daripada orang lain. Macam tu lah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi apa-apa pertanyaan yang boleh kita clarify sekarang? Kalau kita tiada apa-apa pertanyaan, kita boleh habiskanlah kan Farina? Okey, kalau tak ada apa-apa, contoh kalau masih perlukan sebarang maklumat ataupun bahan-bahan berkaitan pertandingan, kita boleh rujuk kepada laman Sesawang Robomatic. Dan juga kalau contoh lepas ni terfikir sebarang jenis soalan ke apa, boleh juga diajukan di Telegram yang telah diwujudkan. Pihak urus setia akan cuba menjawab dan cuba untuk menyelesaikanlah isu-isu yang mungkin dihadapi oleh para peserta kita nanti. So kalau tak ada apa-apa, maka sampai sini sajalah taklimat kita pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini walaupun kita buat taklimat pada jam 9. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ketua Jabatan Matematik Encik Riznan, Ketua Jabatan Matematik Kolej Matrikulasi Labuan, Encik Riznan yang turut hadir, dan Encik Syed Nasir, terima kasih, dan juga terima kasih untuk input-input yang telah diberi dan dikongsikan tadi, Terima kasih kepada penceramah-penceramah kita. And thank you to everyone lah. So that's it. Saya harap para peserta bersemangat lepas ni dan juga dapat menghasilkan satu laporan perniagaan yang bernas dan juga berpotensi untuk diguna pakai dalam masa yang akan datang nantilah. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.
Terima kasih semua. Terima kasih Puan. kasih. Terima kasih Puan.